Alright, hi and welcome back to our educators. So for today saya nak masuk untuk bincangkan soalan bahagian C 11A. Okey, berkaitan dengan this gambar rajah. Okey, so sebenarnya saya dah crop out dah soalan ni, tapi saya sampai tahu kat you soalan ni dia ada kaitan dengan sifat asid. Okey, ada kaitan dengan bab 5 dan juga bab 6. Okay, so saya akan tunjuk cara nak menjawab soalan ni secara A to Z in another one slide. Okay, this is the slide. Okay, jom baca soalan. Rajah 9.1 menunjukkan 2 bika berisi asid etanoik yang mengandungi kalsium karbonat. Okay, so kiranya asid etanoik bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okay, so 10 gram kalsium karbonat sini dan sini. Dalam ni ada asid etanoik dan air suling. Dalam ni asid etanoik dan benzina. Okey, so ada dua larutan lah. Dan ni ada gelembung gas. Okey, nampak tak gelembung gas ni? Tapi yang ni tak ada gelembung gas. Ingat kalau you punya asid bertindak balas dengan kalsium karbonat, apa dihasilkan? Itu yang you kena tahu first. So your acid kalau dia bertindak balas dengan kalsium karbonat, dia menghasilkan garam karbonat sebenarnya. So garam karbonat you tahu kan cara nak create. Tak apalah, satu lagi. Garam karbonat, H2O air dan juga CO2 which is gas carbon dioxide. Okay, so the gelembung-gelembung yang appear kat sana tu adalah gas carbon dioxide lah. So simply nak katanya dalam bikar X ada gelembung udara, tapi bikar Y tak ada gelembung udara. Okey, apa yang berbeza? Ni asid etanoik, ni pun asid etanoik, tapi yang ni guna benzina, yang ni guna air suling. Itu sahaja berbeza. Okey, saya tanya kepada you, asid you boleh menunjukkan sifat dia dalam air ke atau dalam benzina? Benzina adalah pelarut organik, betul tak? Ingat ke tak, dalam bab 5 tu saya pernah terang, ini adalah pelarut organik. Okey, benzina ada, metil benzina saya rasa adalah beberapa lagi, heksina, heksana, semua tu lah. Okey, so sekarang in this case acid you adalah asid etanoik dengan formula CH3COOH dan kalsium karbonat CaCO3. So dia menghasilkan garam apa? Okey, ion etanol dan juga kalsium bergabung, betul? So dia akan menghasilkan, kejap ni Ca2+, this one. Yang ni CH3COO-. Okey, tapi sebenarnya charge dia duduk kat sini. Okey, sebab untuk asid lemah dia macam tu. Silang. Okey, silang, these two have everything right. Okay, so CH3COO2 Ca. Okay, ini formula garam karbonat you. Okay, IU adalah H2O dan juga you punya gas karbon dioksida CO2. Okay, so cuba tengok you punya hidrogen berapa. Kat sini 6, kat sini 2 lah, 8. Sini dah ada 4, so letaklah 2 kat sini. Okay, so you punya oksigen sekarang sini dah 2, sini dah 3, 5, sini 4, 5, 2, 3, 5, stable juga. So semua dah balance lah. Okay, so everything is balanced. Okay, kenapa saya buat persamaan kimia ini? Just nak tunjuk that ada satu tindak balas berkaitan asid. Kan asid ada 3 tindak balas kan? Boleh tindak balas dengan base, boleh bertindak balas dengan logam reaktif, dan bertindak balas dengan kalsium, garam karbonat. Logam karbonat. Okey, menghasilkan garam karbonat. So saya nak you tahu apa yang terhasil apabila asid bertindak balas dengan logam karbonat, which is 3 hasil ni, dan nak tahu cara tulis hasil dan seimbangkan persamaan. That's why saya buat persamaan kimia ini. Okay, kalau you tanya kat saya, perlu ke buat persamaan kimia ini? It's better buat, sebab kita tak tahu skema pemarkaan every year macam mana. Ada setengah tahun dia akan test
pelajar pandai tak tulis persamaan kimia itself. So itu pun membawa markah juga kepada you. Faham? Okey. So mai kita nak beritahu perbezaan, betul? 4 markah. So kena ada berapa perbezaan? Kena ada lebih kurang 4 perbezaan lah, ataupun macam mana kata, 2 aspek yang you compare. 2 ke 3 aspek you compare lah. Okey. So set pertama. Okey, you cuba tengok yang ni guna air suling, yang ni guna apa tu? Benzina. Itu satu perbezaan, tapi itu you nampak tau. You nampak. So itu you tak boleh tulis. Okay, apa yang you nampak you tak boleh tulis untuk soalan ni, sebab memang dia dah kata reject. Okay, reject gas form, gas bubble form. Apa tu gelembung gas terhasil, tiada gelembung gas, semua dia suruh reject. Dia nak yang mana direct. Okay, yang betul-betul menunjukkan perbezaan. So ayat pertama you set 1, okey, menggunakan air. Betul tak? Dia menggunakan air. Tapi set 2 you tak, dia menggunakan benzina. Betul? So itu bukan perbezaan. Perbezaan yang lagi betul dia adalah set 1 ni dia mengayon. Kiranya asid etanoik mengayon dalam air. Tapi yang ni asid etanoik tak mengayon. Macam mana saya tahu dia tak mengayon? Ni tengok tak ada gelembung gas, so dia tak mengayon lah. Kalau ada gelembung gas, kira dia mengayon. So you kena kata set 1 pula bikar X. Okay, jangan kata set bikar, sorry. I ni terlekat pula cara jawab kerana tidak balas. Okay, bikar X mengandungi air suling. Okay, so dia ada air suling, maka asid etanoik mengayon dalam air. Okey. Tetapi dia tanya perbezaan, wajib ada ayat tetapi ataupun manakala. Okey. Tetapi bikar Y mengandungi apa tu? Benzina yang tidak dapat mengayon, ya, ataupun yang menyebabkan dia menyebabkan apa yang tidak mengayon? Menyebabkan asid etanoik lah, sebab benzina dia tak bagi asid mengayon. Sebab asid hanya boleh mengayon dalam air saja. Asid etanoik tidak mengayon dalam air. Tu je. This is the only point that you kena ingat untuk the first one. Okay, wajib you beritahu pasal pengayonan. Okay, tidak mengayon di dalam air. So once you dah beritahu pasal this particular fella, then you jump to next point. Okay, asid dia mengayon dalam air. Okay, bikar X ni you kata asid etanoik ini mengayon, tapi Y tak mengayon. So apa masalahnya? Okay, masalahnya, so bikar X menghasilkan ion hidrogen lah, ataupun ada ion hidrogen. Betul tak? Okay, so you kena kata bikar X menghasilkan ion hidrogen. So kan asid mengayon kan, so menghasilkan ion hidrogen, tetapi bikar Y tiada ion hidrogen. Kenapa tiada ion hidrogen? Sebab ni dia letak kalsium karbonat ni dalam benzina. Benzina pelarut organik. So asid kan tak boleh mengayon dalam pelarut organik. So you kena mention lah. Tetapi bikar Y tiada ion hidrogen. This is the only point untuk second one. Okay, dan point terakhir adalah, okay,
Either you mention apa yang you nampak. Sorry, just now saya kata saya tak boleh mention apa yang you nampak kan. No, you tak boleh mention pasal air suling dan benzina untuk soalan ni, sebab yang tu memang dah ada kat diagram. Tak boleh mention dari segi larutan, mention efek daripada larutan itu. Faham tak? Sebab pemerhatian ini efek daripada larutan. Memang semua orang nampak dalam ni ada air suling, memang ada pelarut organik, tapi dia nak efek tu. Okay, kenapa ini ada gelembung, ini tak ada gelembung? That is the question. Tapi you tak boleh kata gelembung gas terhasil, gelembung gas tidak terhasil. Tak boleh juga benda tu pun. Okay, so kena betul-betul jawab lah soalan ni. Kena berhati-hati. Okay, dan nombor 3 lah. Okay, nombor 3, ingat saya kata apa? Ada tindak balas ataupun gas karbon dioksida terhasil. Sebab kita tahu tindak balas kat sini berlaku just based on this gelembung gas. And gelembung gas ni apa? Gas karbon dioksida lah. So jangan kata gelembung gas. Kenapa? Sebab dia dah ada nama yang spesifik. You tak mention nama yang spesifik, kira salah. Faham tak? Alright. So gas karbon dioksida terhasil dalam bikar X, tetapi tiada gas karbon dioksida terbebas ataupun tiada gas karbon dioksida dalam bikar Y. Tu saja. This is the only answer. So nak katanya soalan macam ni memang sangat famous tau naik dalam exam. So you kena betul-betul analyse and bagi tahu. Jangan kata bikar X ada air suling, bikar Y ada benzina. So apa masalahnya? So bagi tahulah, asid etanoik ni hanya boleh mengayon dalam air sahaja, tapi tidak boleh mengayon dalam bikar Y yang ada benzina. Faham? Dan beritahu juga dia mengayon menghasilkan ion hidrogen. Yang lain satu tu dia tiada ion hidrogen. Macam tu lah. So macam mana you dapat 4 markah tu? Okay, mana red pen? Okay, you punya markah pertama adalah you bagi tahu bikar Y. Kejap. Bikar X mengandungi asid etanoik mengayon. Betul. So bikar X, you beritahu asid etanoik mengayon. Okey, ada markah. Dan you compare sebab dia kata perbezaan. So the word tetapi essential. Okey, bikar Y tidak dapat mengayon. Yang ni tidak mengayon ni. Okey, ada. Okey, so semua ni ada. Okey, bagi kat sini 1 markah. Yang point bikar Y ni 2 markah. Tak tahu lah, tahun ni skema baik sikit. Point ni dia bagi 2 markah. Okey, 2 markah. Dan markah kedua lah kiranya. Dan markah ketiga you adalah you bagi tahu bikar X menghasilkan ion hidrogen. Yang ion hidrogen ni you ada mention completely, dan ni tiada ion hidrogen. Or you kata menghasilkan H+, still boleh juga. Okey, tak ada masalah. So ini membawa both of this point dengan perkataan tetapi, membawa markah ketiga you. Markah keempat you bagi tahu gas karbon dioksida terhasil ni, terhasil, dan ni tiada gas karbon dioksida. Okey, so this is you punya markah keempat. So dapatlah 4 markah. Okey, so macam ni lah 4 markah you yang you dapat dengan lengkap. So itu sahaja untuk soalan kali ini. Saya akan jumpa you dalam video yang baru untuk soalan 11B pula. Okey, bye.